Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنورك شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Kesambungan kita di mana ni? Membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Yang ketiga, ya. Yang keempat dan yang keempat juga ada yang membatalkan wudu. Yang keempat, yaitu menyentuh laki-laki akan perempuan dengan tidak berlapik, juga kesalahan. Kalau yang membatalkan wudu tak ada. Dia tak ada. 42. Muka surat 42. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, muka surat 42. Dan keempatnya, keempat daripada perkara-perkara yang membatalkan wudu, yang mana kita belajar pada bulan lepas. Yang pertama, perkara-perkara yang membatalkan wudu yang pertama iaitulah keluar sesuatu daripada salah satu daripada dua janan, sama ada kubur ataupun dubur. Maka apabila keluar sesuatu daripada dua jalan ini, maka batallah wudu kita.
ketiga. Yang kedua, di mana pada pertemuan kita yang lalu, perkara yang membatalkan wudhu yang kedua, iaitulah seseorang itu tidur yang mana tidurnya dalam keadaan yang tidak tetap punggung dia. Adapun kalau tidur punggung kita tetap, maksud kata punggung kita bersentuhan dengan lantai ataupun dengan mozaik ataupun dengan sesuatu, maka ianya tidak membatalkan wudhu. Nah, kalau tidak, jikalau tidur kita di atas kelakuan yang tidak tetap punggung, maka batallah wudhu. Yang ketiga, iaitulah hilang akal, sama kebatal wudhu, gila ataupun hitam ataupun mabuk, maka batal wudhu. Jadi kita nak sambung pada malam ini yang keempat. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, dan yang keempat, iaitu menyentuh laki-laki. Menyentuh laki-laki dengan maksudnya menyentuh oleh kulit laki-laki. Persentuhan antara kulit laki-laki akan perempuan, yakni akan kulit perempuan. Itu kitab tu dia banyak hazaf, maksudnya banyak perkataan yang dibuang. Hak sebenarnya maksudnya bersentuh laki-laki dengan perempuan ini, maksudnya bersentuh kulit antara kulit laki-laki bersentuhan dengan kulit perempuan, maka batal wudhu. Bersentuh kulit laki-laki akan kulit perempuan, bersentuh ni dengan tiada berlapis, dengan tidak berlapis, tak ada lapis, baru batal. Adapun kalau ada kain berlapis, beralas, walau alas ataupun lapikan kita tu nipis sangat-sangat, ini tak batal. Walau alas ataupun kainnya nipis, walau nipis tu nipis sangat-sangat, asalkan beralas, asalkan mempunyai lapis, maka tidak batal. Yang kata batal sentuh kulit antara laki-laki dengan perempuan, yang mana ianya adalah yang tidak berlapis, baru batal. Jadi yang keempat, bersentuh kulit laki-laki dan perempuan batal dengan tidak berlapis. Bersentuh dengan siapa? Yang bukan mahramnya, yang bukan mahram dia. Bersentuh tu dengan bukan mahram. Kalau dengan mahram tak batal. Mahram ni maksudnya mereka yang diharamkan kita berkahwin dengan dia selama-lama. Mahram itu yang ialah tidak batal. Adapun disebutkan mahram juga, tapi mahram haram kahwin sementara, yang ni batal wudhu. Bersentuh kulit antara kulit laki-laki dan perempuan. Mahram ni dia terbahagi pada dua. Satu namanya mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad ni maksudnya mahram yang selama-lama kita tak boleh berkahwin dengan dia.
Itu panggil mahram mu'akkad. Siapa mahram mu'akkad? Mak ayah kita, ibu bapa kita, adik beradik. Dan juga siapa lagi? Mak saudara kita. Mak saudara hak sungguh lah. Bukan mak saudara dengan makna ini bapa saudara kandung kita berkahwin dengan perempuan ni. Tiba-tiba perempuan ni bila dia berkahwin dengan bapa saudara kita, nama mak saudara juga. Tapi yang ni bukan mak saudara mu'abbad haram kahwin. Bukan kahwin haram selama-lama dengan mak saudara hak berkahwin dengan bapa saudara kita yang kandung tu. Hak tu bila dia bercerai, antara dua ni bercerai, berpisah, maka itu dinamakan dia tadi dah boleh berkahwin. Maknanya halal kita berkahwin dengan dia. Tak nama mahram lagi. Maka hak dengan mak saudara, hak ialah bapa saudara sebenar, hak kandung kita ialah lelaki tu. Adapun mak saudara hak berkahwin dengan bapa saudara kita tu, hak mak saudara tu, itu batal wuduk. Tak boleh nak bersalaman, tak boleh. Tak boleh nak persentuhan, tak boleh. Aurat sebagaimana orang luar, wajib pakai tudung. Dalam masalah inilah lama yang cuai. Apatah lagi dalam keadaan balik kampung berhari raya, berkumpul beramai-ramai dengan sanak saudara. Ini tak jaga, baliknya tak jaga. Ini kebiasaannya yang mana kurang agama dia tak jaga. Ini kita kena baiki dalam keluarga kita. Keluarga kita lah kita kena jaga dia. Hak kita kata keluarga kita ni rumahku syurgaku, maka mestilah rumah kita tu mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan di dalam rumah kita datangnya kemurkaan, kemarahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tak jaga dalam bab aurat, dalam masalah ni, maka rumah kita tadi bukan dikatakan baiti jannati dah. Dia panggil baiti nari, rumahku syurgaku, tidak sama sekali, tetapi rumahku nerakaku. Kerana apa? Kerana dalam rumah kita kita melakukan maksiat derhaka kepada Allah. Apatah lagi kalau hak sepupu. Hak sepupu ni jauh sangat dah. Hak mak saudara, hak berkahwin dengan bapa saudara kita, bapa saudara kita ni bapa saudara hak kandung. Hak mak saudara ni sebab dia berkahwin dengan bapa kita saudara hak kandung, dinamakan mak saudara. Hak ni pun dia tu dalam bab sentuh menyentuh bab aurat, dia masuk dalam golongan orang yang bukan mahram. Dia panggil orang yang ajnabi, orang asing. Apatah lagi kalau hak sepupu. Kita ada adik-beradik, kita ada adik. Adik kita ada anak, kita pun ada anak. Anak kita dengan anak adik kita ni, nama dia apa tu? Sepupu tu. Tu juga dia buat sumpah adik-beradik. Tu pak saudara kita ni anak dia. Salam gaya. Duduk-duduk tak ada dalam, duduk-duduk tak ada dalam rumah kita. Ini kena jaga. Kena jaga masing-masing. Tak boleh sentuh menyentuh, tak boleh. Aurat wajib kena tutup antara satu sama lain. Itu hak sepupu. Kalau berkupu-kupu, tua kupu ke bawah lagi, itu tak ada jalan. Hak sepupu pun tak ada jalan dah. Ini kita kena jaga. Masing-masing jaga. Hak mak saudara, pak saudara tu pun kita kena jaga. Biasa mak saudara, ini mak saudara saya ni, Allah sadar. Kalau hak kita perempuan tu lah, pak saudara kita, ini pak saudara saya ni. Padahal bukan pak saudara hak kandung. Hak sebenarnya mak saudara kalau kita perempuan ni perempuan. Mak saudara kandung kita ni ialah mak saudara kita ni.
Hak ni pak saudara ni bukan kandung dah, sebab dia berkahwin dengan mak saudara kandung kita. Kita perempuan disalam dengan hak pak saudara tadi. Yang dia lah pak saudara ni bukan pak saudara kandung. Panggil je pak saudara sebab dia telah berkahwin dengan mak saudara kita, hak kandung. Maka haram. Bersentuhan tak boleh, aurat pun tak boleh, nak tengok tenung dengan tidak ada hajat pun tak boleh. Cakap tu tak apalah. Di mana tu? Binai dah ke? Tak apa. Kalau lu tenung haram-haram serupa dengan kita tengok perempuan ajnabi, sama, hukum sama. Hukumnya sama. Itu wajib kita jaga masing-masing dalam ahli keluarga kita. Ketika mana kita buat keramaian, majlis, berkahwin, hari raya terutamanya, ayat ni masing-masing kita kena jaga. Wajib jaga. Itu dia. Baiki sikit-sikit deh. Jadi menyentuh laki-laki akan perempuan dengan tidak berlapik hak bukan mahram, maka batal. Mahram ni siapa tadi? Mahram ada dua. Satu yang nama mahram mu'abbad, yang kedua dia panggil mahram dengan sebab berambil-ambilan. Dengan sebab berambil-ambilan dia panggil mahram musaharah. Sebab berambil-ambilan ni seperti tadi lah. Mak saudara ni bukan mak saudara kita, tetapi nama je mak saudara sebab dia berkahwin dengan mak saudara, dengan bapa saudara kandung kita, ataupun dengan mak saudara kandung kita. Adalah mak saudara, adalah bapa saudara. Hak ini dia panggil berambil-ambilan. Maka batal. Hak tak batalnya hak selama-lama. Siapa selama-lama ni? Mak ayah kita, adik-beradik kita. Itu hak selama-lama. Dia ada banyak lagi hak selama-lama. Baik. Itu di antara. Dia adalah hak sesusu, adik-beradik sesusu. Itu selama-lama tu tak boleh berkahwin. Hak sesusu tu. Dan jika perempuan yang mati sekalipun, kata bata ni, dan jika perempuan yang mati sekalipun, bata juga orang hak mati, hak berlainan berjantina. Lain jantina, dia mati dah, kita pergi setuh. Kalau kita ada perempuan, pergi setuh mayat-mayat lelaki, setuh bata. Yang bukan ayah kita, yang bukan adik-adik kita, yang mana dia ni kita katakan mak saudara. Mak saudara bukan mak saudara kandung, mak saudara hak berkahwin dengan bapa saudara kita hak kandung contohnya. Kita ni lelaki, pergi sentuh banyak perempuan, mak saudara kita lah. Kita anggapnya kata-kata dalam bahasa ni itu mak saudara kita, tapi bukan mak saudara kandung. Kita disebut batal wuduk kita. Kalau kita ada wuduk batal. Batal. Ada pun dia tak batal. Mayat tadi tak batal wuduk. Jangan setuh, batal wuduk. Tak batal. Tak batal wuduk. Cuma dalam masalah kita hak hidup, batal wuduk apabila kita sentuh mayat. Mayat itu sendiri apabila telah dimandikan sekaligus diwudukan dia, maka jika bersentuhan dengan hak bukan mahram dia, hak hidup itu batal, maka hak mayat itu tak batal. Tak batal, dia tak ada hukum dah. Kita hak hidup ni ada hukum. Itu maknanya batal wuduk. Baik, lalu tu bagaimana pula takkanlah kita pergi haji, pergi umrah kerana batal wuduk ni? Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, batal wuduk pada qaul yang muktamad. Pendapat yang muktamad dalam mazhab kita Syafi'i, batal wuduk bersentuh laki-laki dan perempuan. Mazhab yang lain tidak batal wuduk bersentuh kulit laki-laki dan perempuan. Bukan mazhab Syafi'i. Bermakna kalau kita lihat di negara-negara lain, dia bersalam. Kita tengok tu dia ulama.
Tiba-tiba dia bersalaman dengan laki-laki dan perempuan tanpa berlapik. Itu bukan daripada mazhab kita Syafi'i. Tapi kalau Malaysia buat itu, itu bukan itu. Bukan tak boleh kita nak kata dia bukan mazhab Syafi'i. Kalau di Malaysia ni, dia kebanyakan memang mazhab Syafi'i. Habis itu dia buat begitu tu, itu buat-buat saja. Buat-buat saja dia kata. Bukan aturan yang sebenar. Tak boleh. Mazhab Syafi'i batal wuduk. Mazhab Syafi'i batal wuduk bersentuh laki-laki dan perempuan atas pandangan yang muktamad. Kemudian apabila kita mengerjakan umrah ataupun kita mengerjakan haji, maka pada ketika itu apabila kita mengerjakan umrah, kita mengerjakan haji, pada saat ini kita mengambil pandangan di dalam mazhab kita Syafi'i juga, tapi pandangan yang tidak kuat. Pandangan yang tidak kuat ini adalah pandangan yang ketika mana situasinya darurah diguna pakai ini apabila situasinya darurah, di mana di dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika situasi darurah yang batal ialah mereka yang sengaja disentuh. Sengaja disentuh batal. Kalau orang ini dia bukan sengaja disentuh, orang sentuh dia, bukan dia sengaja aku nak sentuh orang ini. Kalau kita sengaja nak sentuh, batal wuduk. Kalau kita tak sengaja, bukan kita sengaja, orang datang sentuh kita, tak batal wuduk. Ini situasi darurah boleh pakai pandangan tadi. Mana? Ketika mana kita berada di bawah, ketika mana kita berada di sa'i, boleh pakai mazhab tu. Apa ni pandangan tersebut? Ada pun di tempat-tempat yang lain, hak tempat bukan kita nak buat ibadat dah, pakai mazhab Syafi'i kebahagilah. Hak muktamad tadi, sentuh batal dengan isteri kita batal. Dia pegang tangan, dia beli nak cari jumpa apa semua batal. Itu tu. Ada pun ketika mana power, isteri kita mungkin dia pegang kain ihram kita ataupun tali pinggang kita. Jalan, tak sengaja kita sentuh, batal. Ini pandangan qaul yang tidak kuat dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu satu jalan. Jalan yang kedua, untuk mereka yang pergi ke Mekah nak menunaikan haji, umrah lama ni, ketika mana di tawaf sa'i, kita guna pandangan mazhab yang lain selain daripada mazhab kita Syafi'i yang tidak batal wuduk. Tetapi yang mana mazhab mereka sentuh ke tak sengaja sentuh ke bukan sengaja sentuhnya tak batal. Mazhab lain, mazhab kita tadi hak pendapat lemah. Kalau kita sengaja sentuh batal. Kalau tersentuh bukan hati kita nak sentuh, tak batal. Mazhab lain dia tak ada kira gitu. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tak batal jika tidak timbul syahwat. Jika tidak timbul syahwat, tak ada keinginan, maka tak batal. Mazhab lain. Baik, di Mekah kita nak guna mazhab ni, maka bila kita nak guna mazhab ni, boleh ada cara dia. Maka kaedahnya ialah setiap hak sunat wuduk dalam mazhab kita Imam Syafi'i, hak kita telah belajar. Tiap-tiap sunat, hak rukun tu mesti. Hak sunat, hak dalam mazhab Syafi'i, apa dia? Basuh tangan, berkomuk, isap air ke hidung, kemudian memperlebihkan basuhan. Ketika mana nak sapu kepala, sapu sebiji kepala, bukan sapu sikit je, bukan. Sapu sebiji kepala. Itu hak sunat dia.
Buat semua. Bila kita buat semua, automatik. Di sisi pandangan mazhab kata tak batal wuduk tu, dia akui wuduk kita. Mereka itu akui wuduk hak kita ambil. Dengan maknanya di sisi mazhab dia, wudukmu ni sama dengan wuduk aku. Kerana wuduk mazhab aku pun begini juga. Kalau kata sapu ni bukan sapu sikit je, mazhabmu je sapu sikit. Mazhab aku sapu semua, mu pun buat begitu juga. Mazhab aku sentuh perempuan tak batal. Boleh guna mazhab tu. Sebab kita berwuduk sama sebagaimana wuduk mazhab mereka. Hak tak bolehnya, hak terjadi, hak kita doakan tak batal wuduk, lelaki perempuan tak batal wuduk. Betul, tak batal wuduk mazhab lain. Tapi tengok wudukmu tu bagaimana. Wuduk kamu, hak kamu buat tu. Wuduk mazhab Syafi'i. Kalau kata bak kepala lah contohnya, hanya ambil teh sikit je, tiba-tiba tak batal wuduk. Hak ni, hak betulnya tak batal wuduk ni. Wuduk guna mazhab Syafi'i. Berkomornya tidak, ambil air ke hidungnya tidak, terus hak rukun saja katakan. Hak kata kalau bak kepala tadi hanya sapu sikit saja, tiba-tiba nak guna hak pandangan kata tak batal wuduk. Itu menyalahi. Seolah-olah kalau imam tu masih hidup katakan, ini bukan wuduk aku ni. Bisa wudukmu ni tak sah nyawa lagi di sisi mazhab aku. Seolah-olah kalau dia hidup dia boleh kata begitu. Seolah-olah mereka boleh kata, ni bukan wuduk aku. Wudukmu hak membuat begini ni. Ambil air hanya seh sahaja di kepala, di rambut, kena sedikit sahaja daripada rambut tu, tak sah di sisi mazhab aku. Tiba-tiba mu nak guna pandangan aku dalam bab ni, bab batal wuduk. Mu tu tak sah dah. Macam mana mu nak guna pandangan mazhab aku? Seolah-olah begitu. Sebab tu kalau kita buat semua hak sunat-sunat, maka bolehlah kita taklid, kita nak ikut mazhab selain daripada mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kerana ianya telah berkhilaf di dalam bab hadis Nabi SAW, Sayyidatuna Aisyah ketika mana Rasulullah SAW sedang solat pada waktu malam, bersentuhan kaki Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah sedang hidup. Rumah Nabi itu kecil saja. Nabi sedang solat, tiba-tiba bersentuh. Asalnya mazhab selain daripada mazhab Syafi'i kata tak batal wuduk. Hadis ni nak kira bagaimana? Ni ditanggung pada kata berlapik di sisi mazhab kita Syafi'i. Nabi sedang solat, Nabi teruskan solat walaupun bersentuh dengan Sayyidatuna Aisyah. Nabi sedang solat, maknanya Nabi tak berhentikan solat. Di sisi mazhab lain kata tidak batal wuduk kerana Nabi bersentuh dengan Sayyidatuna Aisyah sedang Nabi sedang solat. Mazhab kita Imam Syafi'i menanggung hadis tu, memahami hadis ni dengan kata tak batal, sebab mungkin boleh jadi bersentuh tu bukan bersentuh kulit ke kulit. Mungkin Sayyidatuna Aisyah pakai stocking ke, ataupun pakai kain selimut ke, ataupun kena kain bajunya dan sebagainya. Boleh diihtimal begitu, boleh diandai begitu, maka mazhab Syafi'i batal. Jadi ada khilaf di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tu ada kaedah daripada kalangan imam-imam yang mujtahid tadi. Ada kaedah mereka, bukan saja-saja dak tu nak main tanggung-tanggung hadis begitu tu. Ada kaedah mereka, ada alat-alat mereka yang kita orang bawah tak sampai dah. Mustahil pada anda di zaman akhir zaman ni nak seperti Imam Syafi'i
nak seperti Imam Malik, nak seperti imam-imam mazhab yang mustahil. Takkan sampai mustahil pada adat di zaman kita sekarang nak mencapai maqam ataupun nak mencapai satu kedudukan yang dinamakan mustahil. Tak ada dah pada zaman sekarang. Habis. Mustahil adat. Boleh jadi ada pada akal, tapi pada adatnya mustahil dah. Hanya terhenti pada Imam Syafi'i rahimahullah, mazhab-mazhab muqtabar. Kena ikut hati. Kita duduk dengar 2, 3, 4 hari ni kan, duduk meremehkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Boleh pula hak tak pandai lagi, hak mengaku lagi hak netizen pula. Dalam mazhab kita, dalam mazhab Imam Syafi'i ada qaul jadid, ada qaul qadim. Bermakna Imam Syafi'i ini ada pendapat yang mula-mula, ada pendapat yang selepas. Imam Syafi'i hak mula-mula dia berfatwa tu pun dia tak yakin dah hak dia kata. Sebab tu ada hak terbaru lepas daripada tu. Sedap dia meremeh-remehkan Imam Syafi'i. Ini zaman kita sekarang itulah. Sebenarnya dia bukan zaman sekarang, hari tu lagi. Cuma dulu-dulu tu dia tidak ada ini, dia tidak ada hak jenis live, tak ada lagi. Di pengajian mereka kita kata Wahabi ni saja dia kata-kata ya. Kepada imam-imam mazhab, apatah lagi hak anti sifat 20 dia kata macam-macam dia kata. Tapi tak sampai pada kita kerana tidak ada lagi zaman hak seperti sekarang ni, rakaman dan sebagainya. Tapi siapa hak belajar dia tahulah, kerana ada dalam buku-buku mereka, kitab-kitab mereka begitu. Tapi sekarang ni dah ada rakaman-rakaman jadi tersebar. Sikit keluar. Hak dikatakan Wahabi. Itu tak kira lagi hak Tuhan atas arah tu, Allah duk atas tu. Allah dia duk sela di atas apa semua tu. Itu tak kira lagi hak tu. Allah Ta'ala bersentuh dengan arash, Allah berada di arash, Allah berada di mangi. Itu hak tu timbul macam-macam dah tu. Ini pegangan mereka. Sama lah dalam bab fiqh pula, mereka suka merendah-rendahkan maknanya imam-imam daripada kalangan imam mazhab. Begitulah keadaannya ketika mana kita nak pergi ke Mekah. Jadi ada dua cara tadi. Cara yang pertama, qaul, pendapat yang dhaif dalam mazhab kita Syafi'i, masih dalam mazhab kita, iaitu kalau bersentuhan tersebut bukan disengaja, tak batal. Kalau sengaja, batal. Ataupun kita nak guna taklid terus mazhab lain, tak mahu hak kira kita tak nak guna kata kaum yang dhaif dalam mazhab kita nak guna hak mazhab lain, katakan boleh juga, tapi dengan caranya kita mengambil wuduk tadi, mestilah hak sunat-sunat kita lunaskan semuanya. Tak boleh ambil hak rukun-rukun saja, ambil semua. Bila kita ambil semua, kita bertaklidlah pada pandangan yang mengatakan tidak batal wuduk apabila bersentuh laki-laki dan perempuan. Bukan tak boleh guna mazhab lain, boleh, tapi kena cara kaedah dia, ada cara dia. Bukan ambil sikit-sikit dah, bukan ambil sepatah-sepatah dah, ambil seluruh. Kalau pak wuduk, kena biar tepat dengan mazhab dia juga, supaya kena dengan mazhab dia, baru boleh guna hak pendapat bab membatalkan wuduk di mazhab yang lain. Itu kaedah dia begitu. Bukan ambil sikit-sikit, tidak. Mazhab Syafi'i, tapi bab batal ambil mazhab lain. Itu dia panggil talfiq dalam fiqh. Dia panggil mempercampur adukan dalam bab bermazhab. Campur aduk. Supaya nasi kerabu tu lah, campur aduk tak. Hak ni pun ada, hak ni pun ada, hak ni pun ada, hak ni pun ada. Habis dia kau sekali. Tak boleh begitu. Nasi kerabu tu tak apa. Sedap. Kalau hak ni tak ada, tak sah. Tak sah. Taufiq nama dia. Maka keluar dengan yang tersebut, keluar daripada kata hukum bersentuh kulit laki-laki dan perempuan, keluar daripada kata hukum bersentuh kulit itu, dan maka keluar dengan yang tersebut
hukum bersentuh kulit laki-laki dan perempuan keluar, ini tak termasuk. Kalau bersentuh laki-laki keduanya, laki-laki sama laki-laki, ini tak apalah, laki-laki sama laki-laki. Dan perempuan keduanya, perempuan sama perempuan, ini tak apalah, tak batal lah dua-dua perempuan. Dan khunsa keduanya, tak batal khunsa kedua-dua. Dan khunsa dengan lelaki tak batal juga. Dan khunsa dengan perempuan pun tak batal. Ini tak batal. Hak batalnya laki perempuan sentuh kulit, tak berlapis batal. Kalau laki sama laki tak batal. Kalau perempuan sama perempuan tak batal. Khunsa sama khunsa tak batal. Khunsa dengan laki. Khunsa ni maksudnya yang mempunyai dua alat. Alat laki pun dia ada, farash, apa ni, zakat. Alat perempuan pun dia ada dua. Allah Ta'ala jadikan satu lagi ni hak nadir, hak jarang-jarang berlaku. Kebiasaannya laki perempuan. Ada satu lagi tu dia panggil khunsa. Ada dua alat. Kalau dua alat ni salah satunya berfungsi, itu dinamakan hak mana dia berfungsi, hukum hak tu dia tu. Kalau dia ada dua alat, fungsinya hak laki, maka dia dihukum lelaki. Maknanya kalau dia bersentuh dengan perempuan, batal. Satu lagi jenis khunsa, ada dua alat, tapi dia tu perempuan, dengan maknanya hak hidupnya perempuan, maka dihukumkan perempuan. Bila hukum perempuan bersentuh dengan laki, dia batal. Ada satu jenis lagi khunsa ni, dua-dua dia hidup, dia panggil musykil. Mu ni lelaki ke perempuan, nak hukum tak boleh. Doktor surrender. Doktor kata tak boleh nak hukum ni. Inilah keluar dalam hukum fiqh, khunsa musykil dia panggil. Kalau hak fungsi salah satu tu dia nama khunsa wadih, nama dia khunsa wadih. Dia panggil khunsa yang jelas, identiti dia tu jelas. Kalau lelaki hidup, lelaki lah. Kalau perempuan hak hidup, perempuan lah. Hak ni tak boleh nak kata. Maknanya pihak perubatan pun tak boleh nak hukum dia ni hak mana. Maka dipanggil khunsa musykil. Maka kalau khunsa musykil ni, dia tak boleh berkahwin dah. Hukum dia tak boleh nak berkahwin sebab dia dua-dua ni. Kalau dia berkahwin, takut-takut dia lelaki. Kalau dia berkahwin dengan perempuan, takut-takut dia tu ialah perempuan, sebab dia musykil. Dia tak boleh nak kahwin. Dia tak boleh nak kahwin. Begitu. Tak bermakna orang tak berkahwin tu ialah khunsa. Ada jiran kita tak menikah lagi dia, khunsa lah. Bukan begitu. Cuma nak ceritanya mereka tak boleh kahwin sebab dia hidup dua-dua. Kalau dia kahwin, takut dia tu perempuan, nikah dengan perempuan mana boleh. Kalau dia kahwin, nikah dengan lelaki, dia tu tak punya lelaki dah, mana boleh. Tak boleh. Jadi lewat dan sebagainya pula, dia tak boleh kahwin. Kalau hak wadih tadi tak apa. Hak wadih tu hak jelas tadi. Baik, hak khunsa musykil. Sikit lagi. Hak khunsa musykil ni, ibu-ibu semua, ayah semua, kalau dia bersentuh dengan lelaki, tak bakal wuduk dia. Sebab apa? Aku lelaki. Sebab dia dua. Dia bersentuh dengan perempuan, tak batal juga. Sebab apa tak batal? Aku perempuan. Ini khunsa musykil, tak batal wuduk dia. Bila batal dia? Bila batal? Laki perempuan sama-sama mari sentuh secara serentak. Hak ni pun sentuh dari bahu kanan, hak ni pun sentuh dalam bahu kiri, tak berlapis, dua-dua serentak. Ni dia tak boleh nak kata aku bukan laki, aku bukan perempuan. Tak boleh nak kata hak ni laki, hak ni perempuan, serentak. Baru batal. Kalau tidak dalam masa yang sama, dia tak batal. Sekarang bersentuh dengan lelaki, saya lelaki. 5 minit kemudian sentuh dengan perempuan, saya perempuan, tak batal. Kalau serentak, batal. Dia tak boleh nak kata dah lah, sebab serentak. Hak ni pun sentuh, hak ni pun sentuh, serentak, batal lah khunsa tadi. Itu masalah khunsa. Dan tiada batal wuduk dengan menyentuh akar rambut. Sentuh rambut tak batal, kulit dia batal. Sentuh gigi tak batal. Ini antara lain jantinan. Sentuh kulit batal. Rambut isteri kita tak batal. Gigi isteri kita disentuh tak batal.
Hanya kurang. Kurang tapi sentuh gigi, tak batal. Sentuh kuku, tak batal. Dan dikehendaki dengan laki-laki perempuan hak batal ni yang sampai syahwat pada uruf. Kalau budak-budak dengan kanak-kanak hak usianya belum memayis, itu tak batal. Tak batal lagi. Itu pun ada khilaf lagi lah. Kalau umur 8 tahun bagaimana? Batal dah kalau kita bersentuh dengan dia. Ada kata batal, ada kata tak batal. Dia kena tengok pada uruf tempat tu. Kalau tempat tu umur 8 tahun ni tak balik lagi dia. Umur 88 tahun ni tak balik lagi. Dia 9 tahun balik. 8 tahun ni tak balik lagi. Tapi zaman sekarang ni, walau umur 8 tahun dah pandai dah nak bergewe. Gewe apa dia panggil? Nak berkasih-kasih, bercinta. Tapi cara budak lah. Itu maknanya ada syahwat dia panggil. Dia lekat lah, terlekat lah. Kalau jenis tak kerti apa-apa, sedangkan dia masih budak, dia tak batal. Tapi budak ni pandai ni. Zaman kita sekarang kebanyakan yang begitu dah. 8 tahun dah pandai dah. Pandai dia kawan dengan lelaki dah dia banyak cerita kat mak dia. Maknanya dia dah pandai dah tu. Bila dia dah pandai, umur 8 tahun kita sentuh dengan dia, batal dah wuduk kita. Walaupun dia belum balik. Hak tak batalnya hak mumayyiz. Hak mumayyiz. Tidak mumayyiz. Tidak mumayyiz ni 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, setahun. Ini tidak mumayyiz. Itu tak batal. Ada pun kalau sudah mumayyiz serta dia tu kita sangka dalam hati kita dia ni pandai dah ni, bab-bab begini dia pandai dah. Ada timbul sedikit-sedikit bab nak berkasih apa semua dia bagi, timbul dah ada syahwat keinginan hak magnet lelaki dan perempuan, maka ni batal walau dia masih belum balik. Itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi nak hakkan umur berapa sebenarnya tak boleh nak hakkan. Kalau hak balik tu batal lah. Ni hak belum balik ni nak hakkan umur berapa, tak boleh nak hak, tak boleh nak tentukan. Hanya boleh kata kalau budak ni ada syahwat dah, ada dah timbul-timbul hak nak bercinta apa semua ni, batal bersetuju dengan dia walau dia belum balik. Nak hakkan umur tak boleh. Dalam masalah dan dikehendaki dengan mahram ialah mereka yang nikahnya dengan, dan dikehendaki dengan mahram hak mana kalau kita bersentuh kulit dengan dia tak batal, ialah mereka yang haram kita nikah dengan sebab nasab, adik-beradik kita, ataupun dengan sebab menyusu, iaitulah mereka-mereka daripada kalangan adik-beradik susuan, ataupun dengan sebab berambil-ambilan seperti menantu dan mentua. Menantu dan mentua. Menantu-mentua ni dia panggil berambil-ambilan. Berambil-ambilan. Ini tak batal wuduk. Menantu dengan mentua ni maksudnya macam mana? Menantu mentua. Kita ada anak, maka anak kita tu berkahwin, maka dinamakan menantu kita. Menantu dengan kita halang jantina ni tak batal selama-lama walaupun setelah dia bercerai. Walaupun setelah dia bercerai. Ini dia panggil haram dengan sebab musaharah. Saya tersilap awal tadi. Musaharah ni tak batal wuduk. Saya mu'abbad, musaharah ni tak batal. Hak batalnya hak jenis mak saudara, hak bukan mak saudara kandung, hak tu batal. Hak tu memang batal. Cuma istilah sebutan tadi. Musaharah ni maksudnya berambil-ambilan, hak ni tak batal. Musaharah maksud di sini, musaharah ialah hak menantu dengan mentua. Itu musaharah. Asalnya dia bukan anak kita, asalnya dia bukan ayah kita, tapi sebab kita berkahwin dengan anak dia, jadilah ni ayah kita. Hak ni pula kata inilah anak kita, tapi namakan dengan menantu.
Ini hak menantu dengan mentua ni, ini tak batal selama-lama, walaupun dia telah berpisah dengan anak kita sekalipun, tak batal. Pak kiamat tak batal. Serupa dengan anak kita, sama dengan anak kita hak ini, walaupun buat berpisah sekalipun, menantu dan mertua tak batal wuduk. Haram nikah selama-lama, itu tak batal. Hak batal mak saudara bukan kandung, itu batal. Ayat tu kita kena cakap sepupu batal. Bawah daripada tu 2 pupu batal. Bawah lagi 3 pupu batal. Lepas tu tak ada dah. Berpupu-pupu tu semua batal, semua sekali. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa tam. Jazakumullahu khairan jazaa. InsyaAllah cuba tanda di yang kelima. Cuba tanda di yang kelima tu menyentuh faraj. Wallahu wa ilmuhu wa tam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.